Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang awal baca dah. Yang lain habis. Mana? 108. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: من قال إذا أصبح وإذا أمسى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله ما أهمه صادقا كان بها أو كاذبا. رواه Abu Daud. Barang siapa yang pada pagi dan petang harinya mengucapkan Allah itu adalah Tuhanku, hasbi Allah, cukuplah Allah sebagai Tuhanku, la ilaha illahu, tiada Tuhan melainkan hanya Dia, alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya lah daku bertawakal. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan dialah penguasa kepada arasy yang mulia. Sebanyak 7 kali. Nescaya Allah Subhanahu wa taala akan membebaskannya dari rasa sedih atau gelisah. Allah mencukupkan, membantunya menyelesaikan kesedihannya, sama ada dia sebut itu secara jujur atau sebaliknya. Yang doa habis doa. Doa yang 26 tu habis dah. Ada tanda? Sampai tahun mana tu? Yang bulan lepas? Yang mana petang ni? Ini ya. Jadi kita masuk tajuk yang ketiga ini sampai penutup tajuk yang ketiga tentang tawakal. Jadi tawakal ini kalau bahasa dia yang betul adalah tawakkul. Tawakkul, tawakkala yatawakkalu tawakkulan. Dan tawakal itu adalah fi'il amar. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Tapi orang guna tawakal. Tawakal, hendaklah kamu bertawakal, yakni kamu berusaha dengan cara yang betul dan hati kamu bergantung dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal itu adalah himpunan daripada 2 perkara. Yang pertama usaha yang zahir, yang kedua hati yang berserah kepada Allah Ta'ala. Kalau buat salah satu tak jadi tawakal. Jadi kalau hati kita inginkan rezeki, kita memohon rezeki kepada Allah kerana Allah itu bersifat Ar-Razzaq, Maha memberi rezeki. Zahir anggota kita perlu bekerja mencari rezeki. Kalau seorang pelajar ingin lulus peperiksaan, hatinya mengharapkan Allah memberikan kejayaan, anggotanya yang zahir perlu belajar, perlu pergi sekolah. Kalau dia hanya berdoa tapi tak belajar, tak nama tawakal. Kalau seseorang itu berusaha tapi hatinya tak bergantung dan berserah pada Allah, tak nama tawakal. Dan tawakal ni ada 2 jenis. Ada tawakal dalam bentuk kita himpun dua-dua, ada tawakal hak tinggi lagi, kita bergantung hati saja.
Seperti kisah Imam Syafi'i dengan Imam Malik rahimahumallahu ta'ala. Imam Syafi'i kata tawakal itu perlu berdoa dan bekerja. Berserah pada Allah. Imam Malik kata rezeki kita, Imam Syafi'i kata nak rezeki kena hati bergantung pada Allah dan kena keluar pergi kerja. Imam Malik kata kalau dah nama rezeki kita berserah pada Allah, kita tak kerja pun dapat. Maka Imam Syafi'i keluar pergi kerja, cari buah anggur. Dapat buah anggur, balik bagi Imam Malik makan. Maka Imam Malik pun senyum. Imam Malik kata, kamu kata cari rezeki kena hati berserah pada Allah, kemudian pergi bekerja. Aku tak pergi bekerja pun rezeki mai masuk dalam mulut aku ni. Jadi dua jenis tawakal yang ada, yang ditunjukkan tahapnya berbeza. Contoh yang lain, Nabi Ibrahim AS, sewaktu nak dibakar dalam api, malaikat kata, mau tak pertolongan aku berikan kepada engkau? Nabi Ibrahim kata, amma ilaika fala wa amma ilallahi fabala. Kalau kepada engkau tidak, tapi kepada Allah ya. Maka Nabi Ibrahim AS menyatakan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai Tuhanku, ia sebaik-baik tempat aku berserah, tempat aku bertawakal. Ketika itu Allah menyatakan kepada api, hendaklah kamu menjadi sejuk dan selamat kepada Ibrahim. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami berfirman, ya naru, wahai api, kuni, jadilah engkau bardan, sejuk, wasalaman, dan selamat, ala Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim tak baca doa pun, tapi dia baca tawakal, hasbunallah wa ni'mal wakil. Lalu Allah berikan arahan kepada api supaya menjadi sejuk. Zikir yang sama dibaca oleh tentera Uhud. Ketika pulang dari peperangan Uhud, mereka berkemah untuk patah balik berperang kali yang berikutnya dengan musuh pada ketika itu. Musuh yang menang tak balik lagi. Tentera sahabat yang berpatah balik sementara akan kembali melakukan peperangan kali yang berikutnya. Ketika itu orang berkata kepada para sahabat dan Nabi SAW dalam surah Ali Imran, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Alladzina qala lahumun nas, orang-orang yang manusia berkata kepada mereka, orang-orang itu para sahabat. Ada orang kata kat mereka sewaktu mereka nak pergi perang sekali lagi setelah mereka kalah dalam peperangan Uhud buat seketika. Innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya sekumpulan manusia iaitu orang-orang tentera kafir sedang berhimpun untuk menyerang dan membunuh kamu, yakni kali yang berikutnya. Fakhshawhum, maka hendaklah kamu takut kepada mereka itu. Ada orang yang kata kat para sahabat, hampa kena takut. Pasal mereka nak lawan lagi dengan hampa, kemarin hampa kena dah. Fakhshawhum. Ketika itu Allah menyatakan fazadahum imana. Lalu bertambahlah bagi mereka itu keyakinan, keimanan. Wa qalu, dan mereka berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai Tuhan kami. Allah itu sebaik-baik tempat kami berserah. Hasil daripada kenyataan itu, fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin, maka para sahabat pulang ke Madinah dengan mendapat nikmat dan kelebihan daripada Allah. Lam yamsashum su, mereka tidak ditimpa oleh keburukan.
wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'azim. Ayat tu ada pada muka surat 105. Atas sekali. Mereka mencapai keridhaan Allah. Allah itu maha memiliki limpah kurnia yang amat besar. Jadi ayat ini apabila mereka baca hasbunallah wa ni'mal wakil, peperangan itu nama peperangan Hamra'ul Asad. Selepas peperangan Uhud secara langsung, Allah masukkan rasa takut kepada musuh. Musuh kata kalau perang kali ini kita kena, kemarin kita menang, hari ini teruk lagi, maka musuh bungkuskan baju lari balik ke Mekah. Para sahabat pulang dengan kejayaan pada ketika itu, kerana mereka bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang tinggi dengan ayat yang diceritakan itu. Maka ayat ini telah menyelamatkan Nabi Ibrahim AS ketika dibakar oleh api musuh, dan telah menyelamatkan para sahabat selepas peperangan Uhud ketika kali kedua nak berperang secara terus-menerus. Allah masukkan rasa takut ke dalam hati musuh ketika itu kerana mereka mempunyai tawakal yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diceritakan juga dalam sebuah hadis, seorang sahabat bertanya, kenderaan yang saya bawa ni nak lepas tu bertawakal kah ataupun nak ikat baru nak bertawakal? Saya ada kuda, saya ada unta, saya main dengan unta saya nak jumpa Rasulullah. Apakah saya hanya lepas unta saya berjalan lepas tu saya bertawakal, ataupun saya kena ikat lepas tu baru tawakal? Nabi SAW menjawab, i'qilha wa tawakkal. Ikat dulu baru tawakal. Kita main mengaji Pak Zee, kita parking kereta, suih kereta tak cabut, tinggal gitu. Waktu turun tingkat, lepas tu kunci tinggal tu. Main mengaji, keluar-keluar je kereta kena curi. Kita kata, siapa curi kereta aku? Aku dah tawakal ke Allah Ta'ala dah, serah kereta ni ke Allah Ta'ala. Tawakal pergi dosa kunci ke orang. Serupa kita memiliki unta, kita masuk, kita lepas dia, lepas tu kita kata saya aku keluar cari. Tawakal pada Allah, serah kereta ni unta ni ke Allah Taala. Nabi SAW kata ikat dulu supaya dia tak lari, lepas tu baru serah pada Allah. Jangan lepas lepas tu serah lagi unta tu pergi rata. Kita nak main mengaji, rumah kita kunci pintu dulu, baru kita tinggal rumah main sini. Jangan biar rumah terbuka, balik kawan masuk. Balik rumah, pencuri masuk dalam rumah. Macam mana pencuri boleh masuk? Aku dah tawakal kepada Allah. Aku dah serah rumah aku kepada Allah. Tak. Ulama kata kena usaha dulu. Setiap yang kita mampu, lepas tu kita serah pada Allah. Dan ada petua almarhum, kalau tak silap, Dr. Harundin rahimahullah. Kalau kita ada benda kita nak taruh supaya benda tu tak dicuri, rumah kita tak mau kena curi, kereta kita tak mau kena ceroboh, motor kita baca ketika kita nak meninggalkan benda tu, astaudi'ukallah alladhi la tadhi'u wada'i'uh. Tu doa dia. Doa ni orang baca ketika musafir. Astaudi'ukallah, aku serahkan engkau kepada Allah. Alladzi la tadhi'u wada'i'uh, yang tidak akan hilang, tidak akan sia-sia amanah-amanah yang diserahkan kepada Allah. Jadi kalau kita nak musafir, kita serah orang yang kita nak berpisah kepada Allah. Mudah-mudahan lepas ni kita jumpa dia elok. Serah anak kita, isteri kita nak pergi Mekah buat umrah 22 minggu. Serah anak isteri kita kepada Allah supaya mereka duduk di kampung selamat. Mereka pun serah kita pada Allah supaya kita dalam musafir selamat. Lepas tu kita boleh bertemu kembali dengan keluarga kita. Doa tu juga boleh baca kepada kenderaan kita yang kita parking. Takut orang curi kereta kita. Takut orang ceroboh kereta kita. Takut orang ketuk cermin. Curi duit pecah kita. Duit pecah dalam cermin dalam kereta pun mana mahu duit kertas. Tapi orang nak curi tak kira 2 kupang pun tak apa. Yang penting aku dapat duit. Itu ada ulama petua sedemikian. Saya ni dia tanya ustaz hang duk ajar kami muazzin hang pun kena curi. Muazzin kita beli tak tu. Dah tahu hamba Allah mana pinjam tak hantar balik sampai keluar.
Itu ayat-ayat tawakal, berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Sya'rawi rahimahullah dia kata al-qalbu al-jawarihu ta'malu wal qalbu tatawakkal. Anggota kita itu beramal, berusaha, hati kita bertawakal. Kalau kita nak meniaga, kita keluar pada rumah nak pergi meniaga. Kalau kita buka kedai runcit ataupun pusat perniagaan, kita keluar rumah nak pergi kerja. Kalau kita seorang pekerja, jadi cikgu nak pergi sekolah, jadi nelayan nak pergi ke laut, jadi penulis getah nak masuk kebun getah, maka sebelum kita keluar rumah, bismillah tawakkaltu ala Allah, dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah. Wala haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan melainkan dengan Allah. Zikir ini pendek, ringkas, merangkumi yang pertama bismillah, yang kedua tawakkaltu ala Allah, yang ketiga hauqalah, la haula wala quwwata billah. 3 benda besar yang terkandung dalam zikir itu. Sesiapa yang nak keluar rumah, dia membaca zikir itu, Allah Subhanahu wa taala bagi kat dia 4 perkara. Yang pertama, wuqita, engkau dipelihara. Yang kedua, kufita, engkau dicukupkan keperluan. Yang ketiga, hudita, engkau diberi hidayah, diberi petunjuk. Yang keempat, watanahha anhu syaitan, syaitan menjauhi orang yang membaca sedemikian. Riwayat yang lain, syaitan bersembang sama-sama syaitan, kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Bagaimana engkau boleh merosakkan seseorang yang telah diberikan pemeliharaan, dicukupkan keperluan dan diberikan petunjuk. Sesiapa yang membaca doa itu ketika nak keluar rumah, Allah Ta'ala bagi 4 anugerah. Doa tu pendek dan ringkas dan padat, tetapi mengandungi 3 perkara besar. Satu, menyebut nama Allah dalam permulaan keluar rumah. Yang kedua, berserah kepada Allah dalam segala pekerja buat kita di keluar rumah itu. Yang ketiga, kita mengaku tidak ada daya untuk mengelak daripada sebarang keburukan. Tidak ada kekuatan untuk melakukan sebarang kebaikan, melainkan hanya dengan pertolongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kata saya tak boleh buat apa kalau engkau tak tolong saya. Kita minta Allah tolong kita di dalam mengelak diri daripada benda buruk, dosa maksiat, di dalam menceburkan diri dalam melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Doa ini ada dalam buku Azkar, ada dalam buku kecil yang saya tulis dalam poket tu. Ada dalam buku Azkar yang tebal sikit tu. Di situ mengandungi tawakal yang tinggi. Supaya kita keluar rumah, kalau kita jadi cikgu di sekolah kita dapat 4 perkara tadi. Kalau kita pergi kedai, kita meniaga, di tempat perniagaan kita dapat 4 perkara tadi. Di mana-mana tempat lagi tak balik rumah, kita dapat 4 perkara tadi. Dapat wuqita, pemeliharaan daripada sesuatu yang tak bagus. Dapat kufita, kecukupan keperluan yang kita perlukan. Dapat hudita, petunjuk daripada Allah di dalam memilih jalan yang betul dan menjauhi jalan yang buruk, dan dielakkan daripada disesatkan oleh syaitan. Itu ketika keluar rumah. Nak masuk rumah juga tawakal juga. Allahumma inni as'aluka khairal maulij wa khairal makhraj. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'ala Allahi rabbina tawakkalna. Kemudian bagi salam kepada ahli keluarga dalam rumah kita. Salam selepas baca doa tu.
Allahumma inni as'aluka khairal maulij. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya ada kumohon kepada Engkau sebaik-baik tempat masuk, wa khairal makhraj, dan sebaik-baik tempat keluar. Bismillahi walajna, dengan nama Allah kami masuk. Wa bismillahi kharajna, dan dengan nama Allah kami keluar. Wa 'alallahi rabbina tawakkalna, dan kepada Allah Tuhan kami bertawakal. Ujung dia ada tawakal lagi. Jadi ketika kita berada di pintu rumah nak keluar, Allah suruh kita tawakal kat dia. Ketika kita nak masuk dalam rumah, Allah suruh kita tawakal kat dia. Jadi tawakal ni amalan harian yang disunatkan kita baca siang dan malam ketika kita berada di pintu rumah, nak keluar rumah, nak masuk rumah. Ada satu ayat, kalau tak silap ayat itu surah Al-Mu'minun ayat 29. Doa Nabi Nuh alaihissalam, sebab tu duduk atas kapal. Nabi Nuh baca, Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, ya Tuhanku, tempatilah aku di tempat tinggal yang diberkati, dan hanya Engkaulah sebaik-baik pemberi penempatan. Doa ni boleh kita baca di rumah kita, boleh kita baca tempat kerja kita, boleh kita baca di tempat kita meniaga kalau kita ahli perniagaan. Kita, supaya Allah letak kita di satu tempat itu bertambah kebaikan padanya. Kalau kita seorang penuria getah, dalam kebun getah ni, kebun getah yang membawa berkat. Kalau kita seorang petani, bendang yang membawa berkat. Kalau kita buka kedai, meniaga, tempat perniagaan yang membawa berkat. Kalau kita duduk dalam rumah yang menambah berkat mana menambah kebaikan. Doanya pendek. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Surah Al-Mu'minun ayat 29. Kita boleh baca masa kita masuk dalam rumah, kita boleh baca masa kita masuk dalam kereta kita. Kereta kita pun tempat tinggal kita juga sementara nak turun. Karena Nabi Nuh baca atas kapal sebelum turun kapal, Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, anzilni, tempatilah akan daku, munzalan, di suatu tempat singgah, mubarakan, yang diberkati. Apa makna yang diberkati? Yang bertambah kebaikan padanya. Tak, saya tempat yang bila saya duduk tempat tu, kebaikan saya sentiasa bertambah. Wa anta khairul munzilin, dan hanya Engkau sebaik-baik pemberi penempatan. Jadi bertambah itu benda sikit bertambah banyak. Contoh dia macam mana? Contoh dia kita makan durian, musang king ke, duri hitam ke, tak kira. Kita kalau nak makan tu, kalau boleh nak paling sedap dan paling mahal, tapi orang belanja. Kalau kita beli sekali tu, lepas tu tunggu 2 tahun pula. Bila orang belanja kat kita durian yang paling mahal, hantar main rumah kita, kita syok. Dalam hati, pas ni buat main pula, tak apa. Kita pun makan. Bila kita makan, kita rasa sedap, maka biji durian kita simpan. Simpan bagi kena tempat. Duk buh lamari, buh kain kuning, buh lamari yang dia tak tumbuh. Akhirnya kita simpan, buat benih. Buh dalam plastik hitam, buh tanah, buh baja, kita tanam untuk menyebabkan dia tumbuh anak durian. Bila tumbuh, kita pindahkan ke tanah yang sesuai, dusun kita ataupun belakang rumah kita yang sesuai untuk kita tanam durian. Kita pun tanam jurui hayak, buah baja, jaga elok-elok sampai satu masa pokok tu besar, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, last sekali dia berbuah. Buah mula tak banyak mana. Lepas tu turun pula, musim depan jadi pula, tahun depan jadi pula, tahun sekali lagi jadi pula. Lama-lama kita hak tanam tu kena tanam, dia tak mati.
Kita tanam durian tu mati dah. Pokok durian tu hidup lagi. Pernah kita makan durian rumah kawan. Kawan kita tanya, pokok ni siapa tanam? Dia kata, arwah Tok Wan aku. Tok Wan nak tanam durian, pi dah cucu duk balas hari durian tu. Berapa yang dapat? Tak terhitung. Mungkin musim pertama 50 biji. Mungkin musim kedua 100 biji. Musim ketiga 100 biji. Musim keempat 100 biji. Sampai kawan hak tanam tu mati, tak tahu berapa puluh ribu durian yang dapat. Modalnya hanya seulas durian. Tapi yang dapat balasan daripada seulas durian itu tidak terhitung. Ribuan ulas. Bahkan mungkin sampai sejuta ulas. Itu nama dia berkat. Bertambah kebaikan. Kamu bagi kat tanah hanya satu biji durian, satu ulas durian. Tanah bagi kat kamu, kamu tak boleh bilang. Sehingga kamu masuk tanah, dia tak duduk bagi lagi. Maka kamu sudah mendapat pokok durian yang berkat. Pokok durian yang bertambah dari semasa ke semasa sampai tidak terhitung. Sedangkan modal kamu hanya satu ulas durian yang kamu tanam. Satu ulas, satu biji durian yang isinya kamu telan, bijinya kamu semai. Kamu bagi kat tanah sebiji, dia bagi kat kamu tak tahu berapa banyak ulas. Tak tahu berapa ratus trailer, berapa ribu trailer. Sehingga kan kamu mati pun duk main lagi buah durian itu. Sampai cucu kamu boleh makan. Itu nama dia berkat. Syekh Syarawi rahimahullah dia kata, banyak manusia boleh terima dia punya formula itu. Iaitu, aku hanya tanam satu biji muktan, aku dapat banyak muktan. Daripada rantin-rantin dia, daripada kewujudan dia dari satu musim kepada satu musim. Sampai kadang-kadang tuan nak tanam mati dulu, pokok muktan masih mengeluarkan buah. Banyak orang terima teori ni kerana berlaku depan mata. Tanam satu ulas durian, terima balik bertrailer durian. Tanam satu ulas satu biji muktan, dapat banyak buah muktan. Sehingga dia kata, banyak orang percaya kat tanah lebih daripada percaya kat tuan tanah. Macam mana percaya kat tanah lebih daripada tuan tanah? Tanah kata, hang bagi kat aku satu ulas durian, aku bagi kat hang pokok durian yang mengeluarkan banyak buah durian. Tanah kata kat kita, hang bagi kat aku satu biji rambutan, aku bagi kat hang satu pokok muktan yang mengeluarkan banyak muktan yang tak boleh nak hitung. Tuan tanah kata kat kita apa? Tuan tanah kata, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. Perumpamaan orang yang menyumbangkan hartanya pada jalan Allah seperti orang yang menanam satu pokok yang menumbuhkan 7 ranting. Pada setiap satu ranting ada 100 isinya. Orang yang derma RM1 pada jalan Allah, jangan nanti nampak main ada RM700. Tetapi bila dia derma RM1 pada jalan Allah, Allah Ta'ala kata, macam dia tanam satu biji padi dalam bendang, menumbuhkan satu pokok padi. Dalam pokok padi itu ada 7 rantin. Setiap satu rantin ada 100 bijian padi. Modal kita sebutir padi, dapat 700 padi. Modal kita sebutir gandum, dapat 700 gandum. Modal kita satu isi durian, satu biji durian, dapat 700 isi durian. Hak durian kita buat pasal kita nampak banyaknya buah durian kita terima. Hak muktan kita buat kerana kita nampak pokok durian, pokok muktan tu tiap-tiap tahun berbuah dan kita makan muktan, boleh jual pula, buat kenduri pula. Tapi hak RM1 yang disebut pada jalan Allah, bagi dapat RM700, sebahagian orang tak nampak. Melainkan orang mengaji. Orang mengaji dia nampak, dan beramal dia nampak. Orang tak mengaji tak nampak. Dia kata, daripada aku duk bagi RM1 pada jalan Allah, baik aku beli roti canai, kenyang kat aku. Lalu kata Syekh Syarawi rahimahullah, ada orang percaya ke tanah lebih pada percaya kat tuan tanah.
Kat tanah dia percaya dia tanam benih pisang, mai pokok pisang. Tanam benih moktan, mai pokok moktan. Kat tuan tanah kata, hang bagi pada jalan Allah, aku ganti balik 700. Taklah di akhirat. Tang ganti mesti ganti kalau kamu bagi dalam kebaikan. Dibantu dan disokong oleh beberapa ayat yang lain. Salah satu ayat yang terkenal dalam surah Saba. وَمَا أَنْفَقْتُم مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Ayat 30 lebih dalam surah Saba. وَمَا أَنْفَقْتُم مِّنْ شَيْءٍ, apa sahaja yang kamu semua nafkahkan, sumbangkan, berikan dalam kebaikan, فَهُوَ يُخْلِفُهُ, Allah ganti balik. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ, Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Jangan kita fikir ganti itu, aku bagi RM1, bila nak mai RM700, tunggu tak mai-mai. Duit ada RM100, bagi RM1 tinggal RM99. Duk tunggu sehari, 2 hari, 3 hari, setahun, 10 tahun. Bagi RM1 mengharapkan RM700 sampai 10 tahun dah tak nampak mai pun, kurang lagi ada. Ni Covid lagi kurang, rezeki lagi kurang. Sebenarnya kata ulama, ayat Quran itu digandingkan dengan hadis. Hadis sahih di mana Quran kata apa yang kamu sumbangkan Allah ganti. Hadis kata siapa yang menyumbangkan Allah ganti juga. 2 orang malaikat dihantar round seluruh dunia setiap hari. Satu malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang menyumbang itu ganti. Satu lagi, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang genggam itu, yang tak bagi zakat, yang tak bagi benda wajib, binasa. Satu suruh ganti balik kerana dia memberikan dalam kebaikan. Satu kata jahanam buang kerana dia tak bagi dalam kebaikan. Seperti tak bagi zakat yang bukan hak dia. Baik. Apa maksud ganti? Ulama kata boleh jadi ganti sungguh. Iaitu kita bagi RM1, mai RM700. Kita bagi yuran anak sekolah kita, anak kita mengaji sekolah, kita bagi yuran. Ada saja sumber rezeki yang mengganti balik yuran itu. Kita bagi, ganti. Ada yang bentuk tak ganti tapi diganti dalam bentuk kesihatan. Kita bagi dalam kebaikan, kesihatan kita terpelihara menyebabkan duit kita tak perlu bagi kepada doktor. Tak perlu bagi kepada farmasi, tak perlu bagi kepada tukang berubat. Maka duit kita tak keluar, terpelihara dengan sebab sumbangan kita itu menyebabkan Allah Ta'ala suruh malaikat memberikan dan menjaga kontrol kesihatan kita baik. Mungkin kalau kita tak bagi, kesihatan kita meredum jatuh, menyebabkan duit kita akan habis untuk melakukan rawatan. Mungkin dalam negara, mungkin luar negara, mungkin RM1, mungkin RM1,000, mungkin RM10,000. Kerana orang sakit, dia banyak mana sanggup perhabis duit kalau sakit dia teruk. Ada orang berubat habis sampai puluh-puluh ribu, ratus-ratus ribu. Jadi bila Allah beri kepada kita kesihatan yang baik, menyebabkan 1 sen tak ada keluar untuk berubat. Itu umpama pemberian RM700 tadi. 700 kali ganda. Mungkin Allah bagi dalam bentuk memelihara kenderaan kita daripada rosak. Kalau kita tak bagi langsung, sat-sat rosak. Pomen telan duit kita. Mungkin Allah ganti 700 kali ganda dalam bentuk jaga rumah kita jangan sampai reban, jangan sampai terbakar. Dia tak pernah keluar zakat. Dia kata, aku tak pernah keluar zakat. Tak pernah bagi kat siapa. Rumah aku elok, aku pun sihat. Tak tahu terbakar rumah dia. Pasal apa? Duit rasuah yang dia ambil itu, dia tak bertobat. Allah Ta'ala tunjuk kekuasaan dia dengan bagi rumah dia terbakar. Maka duit dia habis berpuluh-puluh ribu, ratus-ratus ribu. Kalau dia bagi dalam kebaikan dan dia cari pun dalam kebaikan, Allah Ta'ala boleh pesan kepada malaikat, jaga rumah dia sampai dia mati, jangan bagi dia rosak. Dan mungkin kita bagi menyebabkan sembahyang kita khusyuk, lebih khusyuk. Mungkin kita bagi menyebabkan anak kita jadi anak yang baik, taat pada Allah, taat pada Rasul, taat pada ibu bapa, mengaji pandai. Kita bahagia melihat anak kita. Kerana dengan sebab sumbangan kita itu Allah ganti dalam bentuk mendapat anak yang bagus.
Ada orang dia tak pernah fikir ke arah itu. Yang dia tahu aku nak cari duit tak kira halal haram, dia kerja terima rasuah, anak dia jadi banduan dalam lokap. Anak dia jadi pengedar dadah. Anak dia jadi orang jahat. Aku didik sungguh-sungguh anak aku dengan sebaik mungkin. Aku jerkah dia bila dia buat tak betul. Tapi anak masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tak mau dengar cakap pak ayah, mak ayah. Kerana ayah dia didik dengan duit haram. Maka penggantian itu banyak jenis. Lepas tu doa yang kedua, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Orang yang menahan hartanya daripada melakukan kewajipan dia. Zakat tak dikeluarkan. Anak sekolah tak bagi duit yuran. Beras tak beli kat rumah dia. Anak bini dia abaikan. Sedangkan dia mampu, kadang-kadang duit ada. Dia perhabis di luar boleh. Di rumah dia tak laksanakan kewajipan. Malaikat doa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang menahan hartanya yang sepatutnya dikeluarkan dalam kebaikan. Dia tahan, dia simpan. Bagi jahanam. Talafa mana binasa. Binasa harta, buat benang habis tak dapat padi. Ada dusun durian habis kera terajang bunga. Binasa harta. Ada kereta saat masuk workshop, kereta jahanam saat accident dan sebagainya. Jahanam kereta. Ada rumah saat tirih tanu, reban tanu, shot tanu, jahanam tanu, panggil kawan ni perbaik karan, kawan ni panggil perbaik bumbung. Datuk terbakar pula, buat rumah baru pula. Rumah dia jahanam. Kalau rumah dia tak jahanam, kereta dia tak rosak, anak dia pun clear, kadang-kadang kena kat dia, Allah ambil kesihatan dia. Sakit tanu, sakit tani, sakit tanu, sakit tani, tidak-tidak, 7 penyakit. Maka binasa itu dalam bentuk duit dia habis berubat penyakit yang dia hadapi. Oh, dia tak sakit, dia sihat situlah. Walaupun dia tak buat kewajipan, zakat tak pernah keluar, tapi tubuh badan sihat. Anak semua masuk universiti mengaji pandai. Rumah dia pun kuih hebat lagi. Kereta pun kuih mahal. Allah Ta'ala habang malaikat. Serangan jantung dia. Kena mati terkejut. Duit berlambak-lambak jadi milioner. Orang lain mati umur 70. Dia mati umur 47. Pasal apa? Serangan jantung. Binasa dalam bentuk mati awal. Mati terkejut. Kita tak mau jenis mati terkejut. Kita mau mati setelah bertaubat. Doa kita Ustaz Ramli baca tadi. Wa taubatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Saya mau berikan pada saya boleh bertaubat sebelum mati dan mendapat keampunan setelah mati. Lepas saya sempat bertaubat, cuci segala dosa, sempat mengucap, ambil nyawa saya. Saya nak mati setelah bertaubat dan setelah mengucap, dan saya nak supaya saya menghadapi kematian dengan ringan dan mudah. Apa dia doa dia? Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, peringankan, permudahkan saya dalam menghadapi kesusahan, kesukaran mati. Doa tu adalah kitab azkar yang saya tulis. Doa nak mati. Baca yang tu. Jadi ada orang dia berasa aku tak keluar zakat pun, harta aku tak binasa pun. Jaga. Kalau harta kamu tak binasa, kesihatan kamu yang binasa. Kesihatan aku tak binasa, duk sihat walafiat. Kesihatan kamu tak binasa, kamu tak kena gaya pi awal pada orang lain. Pasal kamu ego dengan kelebihan harta yang kamu miliki sehingga benda wajib kamu tak tunaikan, seperti mengeluarkan zakat, seperti memberi saraan kepada anak isteri kamu yang wajib kamu berikan. Doa malaikat ni setiap hari. Jadi kita baca ayat Quran kata, bagi RM1 ganti RM700, jangan kita buruk sangka, aku duk bagilah mak dah tak nampak pun ganti. Dan kita pernah cerita dulu satu hadis, dan hadis tu dalam kitab hijau kita tu, kitab rezeki tu, bagaimana dua beradik yang hidup zaman Nabi SAW, seorang rajin mengaji, seorang rajin kerja. Maka hak kerja ni kena bagi dua ke hasil dia, untuk diri dia dan untuk seorang adik dia yang duk mengaji. Tapi mengadu kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya tak haji, saya kena kerja, adik saya tak kerja pun, saya dapat duit, kenapa cara dia juga? Rasulullah tanya, dia buat apa? Duit kamu buat apa bagi kat dia? Dia buat apa? Dia kerja mengaji ya. Saya nak kena bayar yuran kat dia, saya nak kena beli buku dia mengaji. Saya nak kena, kalau saya dapat sebulan 100, kat dia RM50, kat saya RM50. Kalau sebulan 1000, kat dia RM500, kat saya RM500.
Dia 1 sen pun dia tak boleh cari sebab dia 20 mengaji. Saya yang cari. Tapi bila dapat kena bagi 2. Nabi SAW bersabda, la'allaka turzaqu bih. Boleh jadi kamu dapat rezeki yang murah pun disebabkan orang lagu tu. Kalau kamu meniaga, contohnya kita buka kedai runcit, buka kedai makan. Sepatutnya pelanggan yang mai makan kedai makan kamu, pelanggan yang masuk beli barang di kedai runcit kamu itu 100 orang. Mungkin kamu boleh dapat sebulan RM1,000. Ataupun kamu boleh dapat sebulan RM3,000. Tapi bila kamu sara dia daripada duit kamu atau kamu sara orang mengaji, orang buat baik, mungkin Allah Ta'ala ganti dalam bentuk pelanggan kamu mai 2 kali ganda. Sepatutnya kamu dapat sebulan RM3,000, tapi Allah Ta'ala berizinkan kamu dapat sebulan RM6,000. Kenapa? Kerana daripada RM3,000 tadi, RM1,500 kamu serah kepada adik kamu yang bukan guna untuk buat jahat. Bukan guna duit itu untuk ikan rambut ekor, bukan guna duit itu untuk hirup ayam ketum. Tapi dia guna duit itu untuk mempelajari firman Allah dan sabda Nabi SAW. Dia mengaji kat Rasulullah. Kamu dapat duit dengan sebab kamu sara orang menuntut ilmu yang betul. Allah Ta'ala murahkan rezeki kamu. Kita dapat derian, kita buat ada dusun derian. Dusun derian kita tu kita dapat sekali dapat 1 trailer derian. Mungkin dengan sebab bila kamu dapat derian, kamu jual derian tak jual 1 trailer, kamu jual 90%, 10% kamu buat kenduri jamu orang baca Yasin malam Jumaat. Saya dapat 1000 biji derian. Daripada 1000 biji ni 950 saya jual, 50 lagi saya buat kenduri. Minggu pertama 5 biji. Pasal apa? Buat kenduri di surau kat ada orang. Minggu pertama 5 biji. Minggu kedua 5 biji pula. Nak habis 50 biji tu mau 10 minggu. Depa kata bagus dia ni, tiap malam Jumaat buat jamu derian, baca Yasin. Dia pun pandai cari surau. Kalau cari masjid cerah. Dengan 50 biji tu kamu jamu orang baca Yasin, Allah Ta'ala bagi tahu malaikat, musim akan datang jangan bagi 1000 biji, bagi 2000 biji. Berkat 50 biji tu dia jamu untuk lebay yang baca Yasin. Kita bagi sikit saja tapi Allah boleh ganti banyak. Orang jadi nelayan, dia dapat ikan banyak. Ikan yang dia dapat ada yang dia sedekah kepada fakir miskin, ada yang dia jual, ada yang dia buat kenduri. Maka Allah Ta'ala boleh habang ke malaikat, dia nak pergi tangkap ikan sekali lagi, jangan bagi bilangan yang sedikit. Mungkin ikan kali pertama dia tangkap boleh 2 jarah, sebab dia keluar ada benda dia bagi kepada fakir miskin, dia hantar mahat tahfiz, dia hantar fakir miskin. Jangan bagi dapat 2 jarah. 2 jarah hak kemarin, hari ni bagi 3 jarah. Boleh jadi dia dapat 1 jarah, 2 jarah, dia tak buat kenduri, dia jual ikan. 1 sekor ikan dia tak bagi kat orang, kucing boleh tak bagi kat orang lagi tak bagi. Dapat pula duit ikan tadi, sebahagian dia belanja anak bini, sebahagian dia buah lambing, sebahagian dia ikan rambut ekor. Dia kata lambat kaya jadi nelayan. Allah Ta'ala boleh habang kepada malaikat, kemarin dapat 2 jarah, hari ni dia dapat 1 jarah sudah. Pasal apa? Pasal dia dapat, dia tak syukur kat aku, dia ikan rambut ekor. Dan lebih teruk lagi, ada orang tangkap ikan, dia tak syukur pada Allah, semayang pun tak, puasa pun tak, siang hari pukul 12 tengah hari makan kenduri. Maka menyebabkan keberkatan tidak ada pada keluarga sedemikian. Anak jadi penagih dadah, jadi banduan, masalah sosial berlaku. Apabila tukang tangkap ikan tu semayang pun tak cukup, dia rasa dengan kuasa kemampuan aku boleh tangkap ikan banyak mana yang aku boleh tangkap. Lepas tangkap aku akan guna untuk dapat duit aku. Tak ada dalam minda dia kot nak bagi sekong kat ikan temenu dia kat kucing. Kok dia nak hantar kat rumah fakir miskin tepi rumah dia. Kok dia nak buat gulai temenu jamu orang mai semayang Jumaat, malam Jumaat baca Yasin. Tak ada dalam minda dia. Dapat derian 1000 biji, 1000 biji itulah aku jual. Kalau jual ambil duit buat kenduri boleh kagak? Ni jual tak ada kat aku lah. Maka tidak ada dalam minda dia untuk bagi kepada orang yang kadang-kadang pemberian kepada orang itu penyebab Allah lipat gandakan rezeki dia selepas itu. Dan rezeki dia jangan dia nampak aku dapat ikan 2 jarah, aku bagi 1 kilo, aku dapat balik 3 jarah. Rezeki dia di antaranya ialah Allah pelihara kesihatan dia. Allah pelihara minda dia tidak nyanyuk. Allah pelihara kaki dia tidak patah. Allah Ta'ala pelihara akal dia tidak gila. Allah Ta'ala pelihara rumah dia tidak terbakar. Allah Ta'ala pelihara rumah dia tak masuk pencuri. Allah Ta'ala pelihara anak dia mengaji pandai jadi bagus. Banyak anugerah Allah boleh ganti kepada orang. Muamalah dengan Allah dengan muamalah yang baik.
walaupun orang yang kita bagi tak ucap terima kasih. Berapa banyak orang pergi sembahyang Jumaat hari ini di beberapa masjid, ada orang siap ayat minum, ada orang siap pisang. Kita tak ada jumpa tuan pisang. Nak kata terima kasih lah, umai pisang mah. Lepas ni umai halim pula. Tak ada. Dia pergi mana tahu. Tapi dengan dia bagi pisang sebiji ke orang yang makan itu, dia bagi segelas air untuk orang yang minum. Mudah-mudahan kehidupan dia dapat balasan Allah dunia akhirat. Bukan banyak mana pun. Buah ketul, buah yang gula, buah ayam. Tak tengah panas. 2, 3 tung, 4, 5 tung. Yang main minum dia tu tak tahu banyak mana, kadang-kadang wali Allah yang minum. Oh, jenis ayam tu payah. Hak tu mahal. Tung nak kena beli puluh-puluh ringgit juga. Air sebungkus 3 ringgit. Kena 4 tung, belas-belas ringgit juga. Saya nak bagi satu benda supaya bila saya bagi, tak teruk saya, tapi saya dapat pahala banyak. Nak buat macam mana? Pi cari kolej, tak tangkolah. Masjid yang ada kolah, cari kolej tak tangkolah. Sebiji baru 3 ringgit setengah. Tahan setahun boleh jadi. Lagi tak pecah. Orang nak sembahyang Jumaat, orang cedok basuh kaki. Seorang sembahyang Jumaat, kita dapat pahala. Hasil daripada kaki dia basuh, wuduk dia sah, dia sembahyang, kita tumpang pahala dia. Kamu boleh sah sembahyang Jumaat kerana kolej aku kamu guna. 2 orang, 3 orang, kalau sembahyang Jumaat, beratus orang guna. Tu sekali sembahyang. Tak kira lagi subuh, zuhur, asar, maghrib, insya. Setiap kali orang cedok, modal kita hanya RM3.5 sebiji. Orang basuh kaki, kita terima pahala. Kita duduk di rumah tenang hati, bahagia. Pakcik awak tapi sembahyang, pahala berlambak ada duk mai. Tak nak tengok apa pergi masjid sembahyang Jumaat pi, dia kata sembahyang Jumaat tak gaduh pi dah, tak larat. Awak, orang duk cedok apa benda, banyak orang cedok, aku duk terima pahala. Kualai aku RM3.5. Boleh kita dapat dalam bentuk bayangkaran. Surau-surau kadang-kadang karan bukan banyak mana. Kita pergi jumpa pengerusi surau. Karan bulan ni saya bagi. Sebulan orang semayang berzikir, baca Quran dengan lampu yang cerah, kipas angin yang musim. Hasil daripada duit karan yang kita bayar, kita terima pahala berlambak-lambak. Oh, karan surau ni banyak sampai 350 sekali sebulan. Saya boleh bagi RM3.5. 1% betul tak? Nah, RM3.5. Beda karan bulan ni. Pengurusi garu kepala. Karan 350. Tak olah 350. Saya boleh bagi RM3.5. Nak bagi banyak, saya pun teruk. RM3.5 yang kita bagi tu, berapa puluh orang, berapa ratus orang guna sebulan karan. Walaupun hanya sedikit. Kalau kata dinding rumah, mungkin sebutir pasir. Kalau kata dinding, mungkin sebatang paku. Tapi saham kita itu digunakan oleh semua orang yang beribadat di situ. Walaupun kita bagi RM3, mudah-mudahan Allah ganda duit kita RM30. Berkat kita ada sekupang 2 bagi kepada rumah Allah, bagi kepada surau untuk buat ibadat, Allah lipat gandakan rezeki kita dari sumber yang lain. Kalau duit tak main sekali pun, kesihatan kita terpelihara. Orang lain stroke, minor stroke, cengkuai belah kanan, cengkuai belah kiri. Kita sihat walafiat tak ada pantang. Pasal apa? Kesihatan kita Allah bagi. Dengan sebab kebaikan yang kita dapat, kita guna untuk membawa kebaikan kepada masyarakat. Hak tak ada duit, bagi cara ilmu, bagi cara buah pemikiran. Hak ada kepakaran, bagi cara kepakaran dia. Apa saja kelebihan yang Allah bagi, boleh mengundang lipat ganda kebaikan dengan kita guna di jalan yang betul. Yang tu kita kena fikir bersama, kerana orang-orang terdahulu Allah Ta'ala bagi sedemikian. Sayyidina Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu ketika sampai di Madinah, ketika berhijrah, dia sampai, dia diletak di rumah Sayyidina Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu. Sayyidina Sa'ad bin Rabi' menawarkan kepada dia 2 perkara. Yang pertama, dia kata kepada Sayyidina Abdurrahman ibn Auf, saya nak bagi kepada kamu separuh harta saya. Yang kedua, dia kata kepada Sayyidina Abdurrahman ibn Auf, saya nak bagi bini saya kat kamu. Payah ni cari orang lagu tu. Bini ada lebih daripada seorang. Dia kata nak bini mana ambil. Kita kalau bini lebih daripada seorang, kita cari hak teruk kali bagi kita.
Ambil yang ni makan kuat ni. Sekali makan ni satu periuk nasi. Tak larang nak Sarah. Ambil yang ni, bagi hang. Dia ada, saya ada isteri lebih daripada seorang, kamu pilih yang mana berkenan. Saya nak cerai dah, habis dah menikah dengan kamu. Saya ada duit, saya nak bagi separuh kat kamu. Kalau duit saya 1 juta, kamu 500,000, saya 500,000. Sayyidina Abdul Rahman ibn Auf jawab, barakallahu fi malika wa fi ahlika. Semoga Allah memberkati hartamu dan semoga Allah memberkati keluargamu. Aku tak mau dua-dua. Tu sahabat yang dididik oleh Nabi SAW. Kita orang bagi RM1, awak bagi RM1, bagi RM10. Orang bagi 10, awak tak bagi 100. Pasal tak cukup. Dia bagi separuh harta. Dia kata, dua-dua aku tak mau. Tolong tunjuk kat aku taman pasar. Itu aku nak. Untuk apa? Dia cari sendiri. Dia pergi menega sampai dia jadi orang yang terkaya. Antara orang yang terkaya dan paling banyak sumbangan kepada agama Allah. Dan dia masuk syurga. Salah seorang daripada 10 orang yang telah dijamin syurga. Sayyidina Abdul Rahman ibn Auf, seorang ahli perniagaan yang berjaya. Perniagaan dia itu dilaborkan sebahagiannya kepada agama Allah. Berjaya dunia jadi orang kaya, berjaga syurga kaya pahala. Jangan kita berjaya jadi orang kaya di dunia, berjaya kaya simpan duit banyak-banyak dalam bank. Hanya untuk kita, hanya untuk anak kita. Bagus simpan kat anak supaya dia tak minta kat orang. Tapi kena simpan kat kita hak dalam kubur sama. Oh, dia tu kaya, mati tinggal berbilion-bilion. Salah seorang jutawan yang hebat dalam negara kita. Tapi habis bila dia mati, pahala dia terputus, tak main dah. Dia kaya kat dunia, kaya benda sekejap. Kita kaya di dunia, bagi kaya pahala di akhirat. Macam mana nak kaya pahala di akhirat? Ada sebahagian kecil atau sebahagian dari kekayaan kita itu kita laborkan ke saham yang tak putih. Saya jumpa seorang hamba Allah, dia ni duit banyak. Dia kerja tanya saya saham. Ustaz, saham ni halal ke tak? Saham ni boleh ke tak boleh? Saya mana tahu saham boleh tak boleh, saya bukan ahli panel saham. Satu lagi saham akhirat nama dia. Iaitu kita melakukan sadaqatun jariyah yang hadis sebut. Kita melakukan waqaf yang hadis sebut. Tak kira lah waqaf tu bina masjid ke, waqaf tu beli kolej buh di masjid ke, lagi kolej tu tak jahanam, nama waqaf. Waqaf ni apa benda? Waqaf ini menyumbangkan kepada Allah Ta'ala benda yang kekal. Benda yang kekal apa dia? Gelas kekal, Quran kekal. Benda tak kekal, minyak wangi, sabun, tu orang guna habis. Minyak wangi orang guna habis. Duit tak kekal habis. Jadi duit nama dia sumbang, bukan wakaf duit. Wakaf ni benda yang berkekalan, benda tu tak hilang ain dia. Seperti kita wakaf Quran, lagi tak koyak, lagi tak jahanam, nama dia wakaf Quran. Mungkin sebulan, mungkin setahun, mungkin 10 tahun. Maka sumbangan yang berbentuk kekal benda itu adalah aset kita. Kalau kita kerja, lepas pencen tak boleh kerja dah, tapi allowance pencen duk masuk, maka kita tak perlu minta derma kat orang, tak perlu mengemis. Pasal apa? Saya tiap-tiap bulan dapat pencen. Tu kerja kerajaan. Ada orang lepas pada habis kerja, dia ada KWSP. Ada orang lepas kerja dapat wang pampasan seketui untuk dia belanja setelah dia berhenti kerja. Yang tu kehidupan kita di dunia, kita ada tu kita tak gaduh minta ke orang. Di dalam alam kubur, alam akhirat pun sedemikian. Kena ada satu aset bila kita masuk akhirat, kita menerima aset kita itu, duit yang kita cari itu setiap saat di alam akhirat. Menerima pahala setiap saat. Ulama kata ada 11 perkara apabila kamu mati, pahala tetap kamu terima, tak berhenti. 11 perkara itu saya tulis dalam buku azkar yang tebal yang saya tulis tu. An-Nafahat Ar-Rahimiyah. Di belakang tu ada satu tajuk saya tulis, buatlah kebaikan yang terus hidup walaupun anda sudah mati. Kita mati dah, tapi pahala hidup lagi. 11 perkara saya senaraikan di situ. Salah satunya ialah waqaf. Salah satunya ialah anak yang baik yang mendoakan kat kita. Salah satunya ilmu yang dimanfaatkan. Salah satunya Quran yang kita ajak. Salah satunya telaga yang kita korek. Sungai yang kita aliri. Pokok yang kita tanam. Kita tanam pokok durian, kita mati, orang nak makan durian lagi, kita dapat pahala. Kita tanam pokok betik, bukan dekat orang, burung pun makan buah betik, kita dapat pahala daripada burung yang makan buah tu.
Kita tanam pokok ketum. Itu sebaliknya. Mati orang duk yeruk yang ketum. Jadi pokok yang kita tanam, Al-Quran yang kita wakaf, tempat zikir yang kita bina, tempat persinggahan orang musafir yang kita bina. Kita jadi AJK masjid, kita kita jadi pengurusi masjid, kita kata ke AJK masjid. Masjid kita dah ada tempat semayang nama dia masjid, dah ada surau, ada tandas bilik air. Satu lagi kena ada satu bilik macam hotel. Bilik itu untuk siapa? Untuk persinggahan orang musafir. Mungkin ada tok guru mai pada Kuala Lumpur nak dakwah di Sungai Petani, dia tak ada tempat tidur, daripada pergi tidur hotel, mai tidur di bilik persinggahan yang kita wujudkan di masjid kita, di sebelah masjid kita. Wah, keluar dari masjid buat satu bilik ya. Buat katil satu, bilik ayam satu, tempat tidur, tempat masak tak perlu. Orang duk hantar makanan. Maka kita mati, rumah persinggahan itu diguna dan disinggah oleh orang. Mungkin boleh sewa kepada orang bayar sewa duit masuk ke masjid, kita dapat pahala. Kerana kita punya cadangan. Mungkin kita tak sewa, yang mai tu tok guru daripada Yaman, mai tok guru daripada Mesir, tok guru daripada Kuala Lumpur, mai nak bagi kuliah subuh di masjid kita, nak bagi kuliah Isya masjid sebelah. Dia tak ada tempat tidur. Daripada dia tidur hotel Park Avenue, mai tidur masjid tempat kita. Kita dapat pahala kerana membuat rumah persinggahan kepada orang baik untuk buat ibadat di samping dia singgah, dia sembahyang jemaah di masjid kita. Kita sudah mati, masjid kita ada umpama hotel, ada rumah persinggahan yang kita bina, yang dibina dengan cadangan kita. Sampai bila-bila orang duk guna duit, kalau sewa duit masuk ke masjid, kalau tak sewa manfaat dia dapat kepada orang yang singgah di situ. Kalau tok guru kita bagi free, tak sampai duit, depa pun teruk. Kalau tak tok guru kita ambil duit, boleh masjid. Maka cadangan kita yang kita berikan kepada masjid, yang kadang masjid tak fikir, kita dapat pahala tak berhenti. Lagi tempat tu tak jahanam. Disebutkan dalam hadis, rumah persinggahan untuk musafir yang kita bina. Bukan kita bina dengan duit kita bina dengan ayat liur. Kita beri cadangan. Masjid kita tanah luas. Ataupun bilik pejabat pun ada, sebelah pejabat, sebelah kosong. Buat cadangan kepada AJK masjid. Jadikan rumah persinggahan alim ulama. Ustaz-ustaz duk ceramah kat Sungai Petani, bukan orang tempatan semua. Kadang-kadang orang luar. Saya sendiri main pada Al-Ustaz pun dulu duk tidur kat Sungai Petani. Nak balik Al-Ustaz tak larat. Kuliah Sungai Petani, 4 kuliah, 5 kuliah. Pagi kuliah subuh, lepas tu kuliah duha, lepas tu kuliah sebelum Jumaat, lepas tu khutbah Jumaat, lepas tu kuliah maghrib. Tak larat balik, tidur sini. Lepas pagi esok subuh baru balik. Kita singgah di sempat persinggahan. Tuan yang bagi kita singgah tu pahala berlambak-lambak. Kalau singgah rumah orang susah nak kena masak makan. Singgah di hotel tak mau beli, tidur tak usah makan. Dan kalau kita ada orang khidmat hantar makanan, tidak kita buat pergi kedai. Yang penting orang yang main jauh tak gaduh sewa hotel. Kita sudah ada pusat persinggahan. Tu salah satu daripada 11 perkara yang kita mati kita terima pahala. Tuan-tuan kena tengok senarai 11 perkara tu dalam kitab yang saya tulis tu. Balik senarai, baca senarai itu, mudah-mudahan kita boleh jadi orang yang sebahagian kecil daripada semua yang ada di situ. Ataupun contoh yang lain, kita mewujudkan tempat minum air di Ma'had Tahfiz, di masjid, di surau. Penapis air. Penapis air tu ada yang 2,000, ada yang 3,000 sebiji. Kita ada duit, kita tengok masjid ni tak ada. Kita pergi kat tu imam masjid. Mungkin di kampung kot pekan-pekan ni banyak. Masjid ni, orang duk main semayang balik. Saya nak sumbang satu penapis air untuk orang main masjid boleh minum. Mungkin ada yang sejuk, mungkin ada yang panas, mungkin ada yang sederhana. Nah, sebiji. Kita mati dah, orang duk guna lagi yang tu. Setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Kita terima pahala setiap kali orang tahan gelas minum air. Kerana dia minum air, kerana nak semayang. Kalau dia Ma'had Tahfiz, dia minum air, kerana nak baca Quran. Kalau dia pondok, dia minum air kerana nak mengaji Quran dan hadis. Kita dapat pahala setiap hari selagi pada benda tu ada di situ. Walaupun kita telah dikuburkan, dia jadi sedekah jariah. Macam kita wakaf Quran, terjemah Quran, daripada baca Quran, daripada baca terjemah, kita terima pahala. Banyak cara-cara yang Nabi SAW bagi, seperti mana orang hidup, habis pencen, duk terima duit, tak gaduh kerja. Orang hidup, lepas mati, duk terima pahala, tak gaduh beramal. Anak yang baik yang dia didik, menantu yang baik yang dia pilih, cucu yang baik yang dia asuh,
masih duk hantar doa, duk hantar pahala kepada mak, ayah, tok wan yang telah mewujudkan anak menantu cucu cik yang baik. Yang tu nama dia anak yang saleh yang berdoa kepada mereka. Anak yang saleh sama ada anak kita sendiri ataupun anak murid yang kita ajak, masih lagi anak kita, sopa anak kita. Kita mati anak murid kita doa kat kita, kita mengajak baca kat dia dulu. Kita mati anak kita doa kat kita, kita ajak Fatihah, qul ya qul Allah. Nak ajak apa alif lam mim, kita tak lepas pi. Kita ajak Iqra 1, Iqra 2. Dia baca Iqra tu seumur hidup sampai reti baca Quran, reti baca qul huwallahu ahad, iza jaa nasrullah, kita dapat pahala. Oh, saya nak ajak tak reti, buat satu program, satu majlis. Majlis apa? Majlis mengaji Quran. Saya duduk taman sekian. Mungkin banyak orang taman saya tak reti baca Quran. Mungkin banyak orang taman saya adik bahasa tak kenal ABC pandai, boleh baca surah abang orang putih The Star tapi baca Quran tak reti. Kita buat satu program pengajian mingguan. Lepas asar ke, waktu duha ke, lepas Jumaat ke, lepas luhur. Pengajian memperbetulkan Quran. Mungkin yang main mula tu seorang, dua orang, tiga orang, tapi lama-lama kekal majlis itu. Kita mati majlis itu masih ada, pahala kita terima tak putus. Saya kalau di Sungai Petani ni ada seorang hamba Allah yang buat pengajian di rumah dia, saya pergi mengajak. Saya mula main Sungai Petani Pak Sia tu 2001. Ujung 2001 main masuk Sungai Petani mengajak. Mungkin 2002 buat pengajian. Dia yang angkat tangan, pergi jumpa ustaz main mengajak rumah saya. Saya nak himpun orang ke taman saya untuk ustaz mengajak seminggu sekali ke dua minggu sekali. Pilah mengajak dia tu sebian ke apa tau. Dia pencen. Tapi daripada duit gaji tu dia bagi saya. Sekali mengajak dia bagi RM30. Banyak lah dah RM30 masa tu sebelum Covid. Tahun 2002. Ni 2020, 18 tahun. Mengajak. Masa tu saya duduk Sungai Petani. Saya duduk Taman Seriwang. Seriwang tu tempat orang kaya dah tu. Nama pun Seriwang. Jadi saya pergi mengajak orang dia. Mengajak. Lah ni, dia duduk mana? Lah ni dia telah meninggal dunia, dikebumikan di Baqi' dekat dengan Nabi SAW. Allah pilih dia mati elok. Mati di Madinah, tanam di Baqi'. Dengan amalan dia, setiap minggu aku bagi kat ustaz RM30 untuk mengajak orang ke tempat aku. Allah pilih dia mati ketika pergi umrah. Pergi umrah, buat umrah di Mekah, habis buat umrah, main Madinah. Main Madinah, sampai di Madinah, duduk atas bah. Ketika bah duduk pusing, nak cari hotel, dia duduk tengok kubah hijau. Kubah Nabi SAW, tengok Masjid Nabawi. Lepas tu sampai hotel, angkat barang tak di atas hotel, kemudian semayang. Lepas semayang, naik atas tilam, mati di situ. Mati di dalam hotel di Madinah, di kebun mandi, di kafan, dikebumikan di Baqi'. Jadi mana kita tahu amalan kita yang sikit-sikit yang kita himpun orang nak buat baik itu, Allah Ta'ala tengok sebagai satu pandangan rahmat. Allah kurniakan kepada kita anugerah yang tak dapat kepada orang lain. Faham model sikit? Mungkin kolej yang kita beli buah di kolah itu penyebab kita dapat anugerah yang baik. Kita ikhlas buah itu tak ada siapa tahu. Kalau tunjuk ke orang pun malu ke orang. Pergi tulis pula, wakaf daripada saya, buh nama pula tunjuk ke orang. Tu imam baca, wakaf siapa? Mui kolek RM3 pun tulis. Kita pergi dengan ikhlas pukul 9 pagi tak di kolah, tak ada siapa tahu. Kita dengan Allah Ta'ala saja tahu. Aku baru tahu di Pak Si, ustaz kata boleh sumbang kolek, pergi cari kolah banyak-banyak. Beli 10 biji, buat 10 kolah. Jadi masa kita tak tu, kita wakaf, kita niat pahala kepada mak kita, kepada ayah kita. Boleh? Mak ayah kita dapat, kita juga dapat. Model kita RM3.50. Letak di satu tempat. Hak kedua RM3.50 juga. Berarti 10 biji RM35. Doa tu wakaf kat mak ayah tok wan 7 keturunan tu, doa punya sumbang tak sampai RM10 pun. Tapi kita niat wakaf ni untuk almarhum mak kita, ayah kita. Ulama kata dapat. Mak ayah pun dapat, kita pun dapat. Maka selagi mungkin yang tu ikhlas, tak ada siapa tahu, pergi letak waktu duha pukul 10 pagi, pukul 9 pagi, tak ada siapa tengok. Yang orang tahu, dia tak tengok siapa hantar, tak tulis nama, dan dia tahu aku nak basuh kaki, aku cedok basuh. Berapa ribu orang guna, berapa tahun orang guna lagi tak jahanam, kita dapat pahala tak putus. Mak ayah kita yang kita niatkan untuk mereka juga sama dengan kita.
Mereka duduk di kubur, mereka terima pahala yang bertambah dari semasa ke semasa. Hasil perbuatan kita yang kita bagi hanya 2-3 ringgit. Tetapi dengan ikhlas yang kita bagi dan memang dimanfaatkan oleh ramai manusia tidak terhitung, Allah Ta'ala tulis semua pahala itu. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Walaupun kecil saja yang amalan itu, tapi Allah tetap lihat dan bagi ganjaran. Itu contoh-contoh yang boleh kita lakukan. Jadi kita tak heran bila kita mengaji melihat orang yang jutawan duit banyak, tapi duit dia tu dia bekukan dalam bank dia. Duit dia simpan untuk kegunaan dia saja. Dia beli kereta mewah, dia beli tanah, dia beli helikopter peribadi, tapi dia tak boleh untuk pergi ke rumah Allah beli bihun 50 bungkus untuk jamu orang baca Yasin malam Jumaat. Dia tak boleh guna duit dia untuk bayar karan wang 10 ringgit untuk karan masjid surau. Yang dia tahu karan ni kerja masjid, karan ni duit tabung banyak, AJK masjid, duit masjid dah 1 juta dah. Aku duit aku baru tengah 2 juta, aku tak mau bagi. Ni kerja mereka. Dia tak ada usaha untuk dia bubuh supaya dia terima lepas mati. Kalau mati hari tu dia sedang menerima apa yang dia bagi tu. Dia tak ada fikir ke arah itu. Yang dia tahu berapa banyak tulisan dan nilai yang aku lihat dalam buku bank aku. Akaun bank ni ada banyak ni, akaun bank ni ada banyak ni, akaun bank ni ada banyak ni. Lembaga hasil dan penyelidikan dia susah hati. Duit dia duk simpan, orang duk teropong, lepas tu orang minta hasil pula. Dia susah hati. Tetapi dia tak susah hati kalau dia mati. Duit ni sudah tidak bermanfaat untuk dia. Duit ni sudah diterima oleh anak bini dia, belum tentu boleh buat kebaikan untuk hantar pahala mereka dia. Maka selagi kita ada kudrat, selagi kita ada nyawa, kita kena siapkan satu aset. Kalau aku mati, aku tak keseorangan kerana aku sedang menerima nikmat yang berterusan. Allah Ta'ala masih bagi kat aku kerana aku siap lala ni. Aku tanam pokok pisang, aku terima buah pisang. Aku tanam pokok gandum, aku terima buah gandum. Aku tanam pokok durian, aku terima buah durian. Aku tanam ketum, aku terima ketum. Apa kita tanam itu kita terima. Maka kita tanam aset kita, siapkan sebanyak mungkin. Yang paling mudah kita siapkan sekarang ini ialah ilmu yang dimanfaatkan. Kerana semua kita ada handphone. Kalau acik angkat tangan, siapa hari ini yang tak ada handphone mungkin tak boleh angkat. Siapa yang tak buat tasbih berlambak dengan saya kali. Kalau kita main mengaji hari ini, saya tanya, siapa yang hari ini main paksi tak buat tasbih? Tuan-tuan mungkin tak boleh angkat, saya pun tasbih tinggal lah kereta. Tapi kalau tanya siapa hari ini yang bawa handphone, boleh jadi semua pakai angkat. Maka handphone itu boleh menjadi penyebab kita mendapat ilmun yuntafa'u bih. Ilmu yang diambil manfaat. Mana-mana grup yang hantar maklumat yang bagus, kita baca, kita tapih, kita kelas. Yang mana elok kita ambil, yang mana tak elok kita delete buang. Hak elok tu kita sebar. Sebar dalam Facebook, sebar dalam grup WhatsApp, sebar dalam Telegram, apa-apa kita boleh sebar. Maka maklumat yang kita sebar, sekali kita tekan, dia tak berhenti kepada orang yang terima. Orang terima tu rasa maklumat dia bagus, dia hantar pula ke orang lain. Kita hantar tahun ni, 4 tahun akan datang, main balik maklumat tu. Dikitar semula. Lah sekali kita mati, maklumat tu tak putus. Kita masuk kubur, maklumat tu berjalan sampai kiamat. Maklumat tu nama ilmu yang diambil manfaat. Kita salah seorang orang yang menyertai di dalam penyebaran maklumat itu. Dapat pahala tak putus. Yang tu paling mudah. Kalau kata kuliah kena keluar duit RM3.50. Yang ni memang hantar WhatsApp bukan kena duit. Habis sangat handphone kita bayar. Jadi himpun banyak-banyak maklumat. Setiap hari masuk dalam handphone kita. Ni kita berhenti mengaji ni. Pukul 9 sampai pukul 11. Sekejap masuk buka handphone beratus WhatsApp. Dalam tu tentu ada maklumat yang berharga. Tentu ada maklumat yang penting, yang bagus. Kita sebarkan. Ada juga maklumat yang tak bagus. Dikitar semula. Dipesan supaya baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau Israel sedang mengepung Palestin apa semua ni. Yang pesan ni Hasan Nasrullah. Yang tu lama dah keluar. 2-3 tahun keluar pula. 2 tahun keluar pula. Kita dah tolong abang. Tak sadar sebar maklumat ni. Saat ni orang kata bagus Hasan Nasrullah ni aliran Syiah. Syiah sama dengan Iran. Jadi dia ni orang Syiah. Jangan duk sebar kata orang Syiah. Kita nak tolong tapi lepas tu keluar pula. 4 tahun lagi keluar pula. Jadi orang duk sebar maklumat ni mana-mana ada. Cuma kita nak cari maklumat yang murni, yang baik. Kita boleh amal, kita sebar ke grup family kita sebar kepada grup pengajian kita, pengajian sekolah rendah, pengajian sekolah menengah, pengajian universiti.
Sebar kepada grup masjid. Kadang-kadang grup masjid duk hantar lagu Hindustan. AJK masjid duk hantar lagu Hindustan. Ada jemaah, tak kira Hindustan, Korea apa ni buh. Jadi nama grup masjid bagi sesuai dengan masjid. Grup paksi bagi sesuai dengan paksi. Grup madrasah bagi sesuai dengan madrasah. Kalau grup tu grup kedai kopi, macam-macam boleh masuk. Ni kita grup masjid. Nama pun masjid. Hantarlah maklumat macam kita ulang masjid. Hantar zikrullah, hantar selawat, hantar ceramah. Jangan duk hantar menyanyi. Dia je grup masjid, ada satu masjid belah Ustaz. Saya ada dalam grup tu. Dia hantar lagu Hindustan. Hak tu kita tak hantar pun kita pernah tengok masa zaman jahiliah dulu. Duk tengok lagu Hindustan masa tahun 70-an 80-an dulu. Tiba-tiba Tok Lebay Masjid jadi AJK Masjid hentak lagu Hindustan, lagu kenangan lama untuk diingati memorinya. Rosak. Sebab itu alhamdulillah ada di kalangan AJK Paksi kita, kawan-kawan kita bila ada maklumat yang tak elok dalam Paksi dia tegur. Hantar orang tak tutup aurat, tegur ni tak sesuai grup Paksi. Hantar maklumat Wahabi tak sesuai. Paksi Sungai Petani bukan Wahabi, Paksi lain tak tahu. Hantar maklumat Syiah tak sesuai kerana kita ahli sunnah bukan Syiah. Jadi kita kelas pilih maklumat-maklumat yang boleh membentuk hati kita jadi orang baik, kita sebar kepada orang. Last sekali bila kita mati, maklumat itu tidak akan terhenti. Sekali kita hantar, kita tak boleh tarik balik lah. Walaupun kita padam kat kita pesan kat guru lain turun padam, sebahagian padam, sebahagian tak akan padam. Mana kita hantar satu maklumat, kita kena anggap maklumat ini akan berjalan sampai kiamat. Aku dah masuk kubur 100 juta tahun, lagi tak kiamat, maklumat ni masih berjalan. Kalau baik, aku terima berterusan. Kalau jahat, kena bertaubat banyak-banyak. Dan berapa banyak maklumat yang jenis, tak betul, fitnah dan sebagainya, yang kita mungkin pernah hantar kepada orang, yang perlu kita perbetulkan. Jadi jangan kita fikir aku tekan ni hanya syok sama-sama grup aku. Dah, grup kita tahu, grup kita sebar, malaikat nampak, Allah Ta'ala nampak, kita bertanggungjawab terhadap maklumat itu di akhirat kelak. Bertuah orang yang boleh sebar ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang diambil manfaat oleh pembacanya. Dia baca, dia ikut, dia sebar ke orang, kita mati, penyebaran masih berlaku sampai kiamat, kita menerima pahala. Hak tu mudah. Mudah kita tanam pokok untuk kita terima hasil dan tuai di akhirat kelak. Berbanding dengan yang lain, nak wakaf mungkin susah, nak mengajak mungkin tak erti, nak baca khutbah orang tak bagi, nak bagi kuliah subuh orang tak mau dengar, hantar WhatsApp orang pilih, orang baca. Tapi jangan hantar panjang-panjang orang baca mukadimah orang tutup. Hantar pendek-pendek, satu ayat Quran, satu hadis. Kalau panjang pun yang orang baca orang tak mau berhenti, tak apa. Kadang-kadang dia hantar tu dia tekan tak habis lagi, padam terus. Pilih maklumat-maklumat yang kita rasa boleh membentuk diri kita jadi orang baik, sebar kepada orang. Mudah-mudahan membentuk orang lain pula jadi baik, dan dia akan tolong sambung sebar kat kita kalau dia orang baik. Tu ya benda yang mudah kita dapatkan. Man qala idza asbaha apa? Okey, sikit lagi. Man qala idza asbaha, siapa baca di pagi hari 7 kali, hasbi Allahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Begitu juga petang 7 kali. Pagi ni bila? Pagi ni sebelum subuh pagi. Selepas subuh pagi. Selepas terbit matahari pagi. Lah ni pagi. Bila berakhirnya pagi? Masuk lohok. Lagi tak masuk lohok, nama dia pagi. Mungkin kita baca lepas subuh atau sebelum subuh atau lepas terbit matahari. Masih dia anggap pagi. 7 kali baca. Petang daripada lohok. Cuma lohok orang tak bagi petang Petang biasanya lepas asar atau lepas maghrib. Lepas asar petang. Kalau nak baca sebelum asar, nama petang juga. Lepas maghrib, nama petang. Lepas isya, nama petang. Sebelum tidur, nama petang. Lagi tak masuk tengah malam. Jadi kita baca antara kedua-dua waktu itu, 7 pagi, 7 petang. Allah Ta'ala akan menghilangkan sesuatu yang kita rasa susah. Allah Ta'ala akan bantu kita kerana kita kata cukuplah Allah sebagai Tuhanku. Tiada Tuhan melainkan Ia. Hanya kepadanya aku bertawakal, aku berserah, dengan hatiku aku bergantung, dan dialah Tuhan kepada arasy yang mulia. Tajuk yang keempat, banyakkan berdoa. Berdoa merupakan antara tuntutan ibadah yang terpenting. Anin Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-du'a huwa al-ibadah
doa ialah ibadat. Doa ni keistimewaan dia boleh baca bila-bila masa dan dengan sebarang bahasa. Tengah mengaji lah boleh doa. Atas kereta saja boleh baca doa. Tak semestinya kena ada ayat semayang. Tak ada ayat semayang pun boleh doa. Dalam keadaan ada kecil ada besar boleh baca doa. Doa ni macam zikir. Zikir boleh baca 24 jam bila-bila masa. Kecuali ada 1-2 tempat tak boleh berzikir. Seperti di dalam tandas. Tak boleh berzikir. Seperti dalam tempat kotong. Pergi terjun dalam tong sampah duk meratik dalam tu. Itu ajaran sesat. Pergi duk zikir dalam sampah. Kotong. Seperti ketika khutbah Jumaat. Jangan zikir makruh. Khutbah Jumaat kita dituntut dengar khutbah. Lepas tu kita tak nak zikir. Yang kita buat pilihan sama ada dengar khutbah ataupun lena tengah khutbah tu. Tapi ada orang saya tengok tengah khutbah dia pusing tasbih. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tak kenal tempat. Karena ketika khutbah dituntut dengar khutbah. Jadi berdoa bila-bila masa dengan sebarang bahasa. Kalau dalam semayang kita boleh doa dalam bahasa Melayu tapi baca dalam hati. Kalau dalam bahasa Arab, boleh darah. Jadi doa ini dalam semayang boleh baca, luar semayang boleh baca, ketika ada kecil ada besar masih boleh baca. Tak semestinya ada ayat semayang, ada ayat semayang lebih baik. Macam i'tikaf. I'tikaf ada ayat semayang boleh lebih baik, tak ada ayat semayang boleh i'tikaf. Tak diwajibkan beriktikaf sampai ada ayat semayang. Kerana i'tikaf itu ada orang i'tikaf sejam, ada orang i'tikaf 10 hari. 10 hari dalam keadaan i'tikaf mana boleh ada ayat semayang 24 jam. Maka syarat kalau kita pi masuk masjid, kita niat i'tikaf ayat semayang tak ada, sah i'tikaf itu. Kalau ada ayat semayang lebih baik. Sama dengan doa. Kalau doa tak ada ayat semayang boleh, tapi kalau ada ayat semayang lebih baik. Zikir pun sama. Zikir tak ada semayang boleh, zikir ada semayang lebih baik. Maka zikir dengan semayang ni bila-bila masa ud'uni astajib lakum. Bacalah doa kat aku akan mustajabkan doa kamu. Cuma doa itu memerlukan syarat dan rukun dan adab. Yang tu kita akan jumpa dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Syarat doa, adab doa, kemudian sifat orang doa mustajab, bentuk-bentuk doa dan sebagainya. Kita akan jumpa dalam pertemuan yang akan datang. Kita berhenti dan dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.